Ketika itu dia faham soalan itu, iaitulah siapa Tuhan kamu. Jawapannya mudah saja, Tuhanku Allah. Tetapi mulut dia seolah-olah dikunci kerana amalan baiknya tiada untuk membuatkan dia boleh jawab Rabbi Allah. Bersama dengan mereka pakaian yang lusuh dan busuk lalu dipakaikan kepada mereka ke semua pasukan malaikat yang diketuai oleh malaikat maut itu. Di belakang dia kesemuanya malaikat azab. Nabi kata kesemuanya muka bengis. Bayang tengok tuan-tuan, dahlah kali pertama tengok malaikat, hak mai turun tu pula malaikat maut pun turun dengan muka yang bengis. Para malaikat yang bersusun-susun tu semua muka garang. Maddal basar. Malaikat maut pun mai duduk di kepala dia. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai roh yang keji, keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah. Tuan-tuan, bila dia sebut macam tu, Nabi kata roh tadi bertempiaran dalam badan dia. Kata Nabi, thumma yantazi'uha, kemudian direntak oleh malaikat maut, kama yantazi'us sufudu minas sufil mablul. Nabi kata rentak tadi, nak rasa sakit tak sakit, seperti mana kita tarik duri-duri yang melekat pada bulu kambing yang sedang basah, bahkan sehingga terkeluar bulu kambing setiap duri yang ditarik. Begitulah nyawa orang-orang yang bawa roh yang busuk, yang jahat, yang keji untuk menghadap Allah, direntak oleh malaikat maut. Fayakhudhuha, dia pun ambil, pakaikan pakaian yang busuk tadi, bawa pergi ke langit. Lalu malaikat azab, tak sat ni malaikat azab, setiap kali lalu mereka akan kata, ma hadhihi ruhul muntinah, ni roh siapa yang busuk teruk sangat ni. Malaikat-malaikat pun jawab, ini roh fulan ibn fulan. Nama siapa? Nama kita. Nama Facebook ke nama Twitter? Nama ni orang panggil kita ni. Hak nama mak ayah bagi tu. Ada manusia hari ni mak ayah bagi nama elok dah. Nama Sofiyah binti Abdullah. Oh tak mau, nak buat Katrina. Satu masa esok dia akan diseru dengan nama yang paling buruk bagi dia di atas muka bumi. Malaikat langit sampai ke langit pertama, malaikat azab minta izin. Tuan-tuan, malaikat hak jaga langit pertama lain, langit kedua lain, malaikat azab minta izin, la yustaftah, langit tidak dibuka. Subhanallah. Habis tuan-tuan, nak pergi ke mana tuan-tuan? Roh mereka pergi ke mana? Wala yadkhulunal jannah, mereka takkan masuk dalam syurga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah seekor unta boleh masuk ke dalam lubang jarum, barulah puak-puak ni masuk syurga. Tuan-tuan, lubang jarum, unta nak masuk bila? Jawapan dia tak masuk dah. Samalah seperti mana roh-roh busuk, roh-roh hina yang membawa dosa yang begitu banyak, yang tak heran buat dengan orang kerosakan di atas muka bumi Allah. Dia naik esok, Tuhan tutup pintu langit, hang jangan masuk. Allah pun sebut dalam keadaan pintu langit tidak dibuka, Tuhan pun sebut dengan satu seruan, uktubu kitabahu fis sijjin. Ini nama tempat tak elok, sijjin. Amalan-amalan orang yang tak elok duduk di sijjin. Buku-buku amalan orang-orang yang fajir, yang fasik ada dalam sijjin. Kita nak illiyin tuan-tuan, kita nak illiyin. Apa jadi tuan-tuan? Nabi kata fatutrahu ruhuhu tarha, kemudian dicampak rohnya. Hina sungguh dah ni, hina sungguh dah. Dahlah tadi tak boleh masuk, Allah campakkan pula roh dia. Wal'iyadzubillah. Banyak-banyaklah pohon kepada Allah tuan-tuan sementara kita hidup ni. Nabi baca pula Quran, ayat Quran. Bila Nabi kata roh mereka dicampak, Nabi baca pula ayat Quran surah Al-Hajj ayat 31. Wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-ruhu fi makanin sahiq. Sesiapa yang mensyirikkan Allah, seolah-olah dia jatuh daripada langit kemudian disambar oleh burung, ataupun dihumbankan rohnya pada satu tempat yang membinasakan. Tang mana humban roh ni tuan-tuan? Tang ni Al-Hajj 31 ni, sebahagian ulama tafsir kata ketika itu Nabi yang baca ni ayat ni, waktu naik tutup pintu langit, ditutup oleh para malaikat, roh dia dipegang, dicampak turun pergi ke bawah. Pergi mana tuan? Kembali ke dalam jasadnya dulu. Masuk balik jasad dia. Sebab apa? Nak tanya dulu. Masuk balik dalam jasad dia, maka datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir pun main tanya dia, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tuan, Nabi kata, dia jawab apa? Dia jawab, la adri. Dalam bahasa Arab ni dia nganga.
Ketika itu dia faham soalan itu, iaitulah siapa Tuhan kamu. Jawapannya mudah saja, Tuhanku Allah. Tetapi mulut dia seolah-olah dikunci kerana amalan baiknya tiada untuk membuatkan dia boleh jawab Rabbi Allah. Dia jawab la adri, aku tak tahu. Keluar daripada mulut dia kata Rasulullah, aku tak tahu. Malaikat tanya, madinuka, apa agama kamu? Dia kata dua kali lagi, la adri. Dia terkejut tuan-tuan dengan soalan tu, dia terkejut. Kemudian soalan ketiga, apa yang kamu i'tiqad kamu kepada lelaki yang dihantarkan kepada kamu? Rasulullah lah. Kalau kita jawab huwa Rasulullah, orang yang membawa ruh dan amalan yang buruk, dosa yang banyak, dia akan jawab la adri, aku tak tahu. Maka dia diseru daripada langit, iaitu dengan seruan dia telah berbohong. Sediakan tempatnya seperti dalam neraka, bukakan kepadanya satu pintu yang terus menuju ke neraka. Maka kata Rasulullah SAW, ketika itu kepanasan daripada neraka datang melalui pintu yang dibuka, duk kena dia. Maka dia pun duduk dalam itu. Bumi semakin lama semakin menghimpit dia. Nabi kata hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehinggalah tulang temulang dia bertemu di antara satu sama lain, dan bermulalah azabnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Banyak-banyaklah pohon